Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita belajar tentang ra'fatau wa rahmah. Ra'fatau wa rahmah, dua sifat yang Allah titipkan buat orang-orang Nasrani, yang menjadi panduan penting buat kita. Kerana perangai mereka begitu, Allah sebenarnya menyediakan mereka itu supaya kita berpeluang untuk mendekati mereka. Kita berpeluang untuk mendekati mereka. Sengaja Allah letakkan begitu. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam surah yang lain, surah Shaf misal kata, berkaitan dengan Nasrani ni, surah Shaf kat mana surah Shaf? Okey, berkaitan dengan Nasrani, bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Nabi Isa, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Ayat ini sudah menunjukkan yang Nabi Isa diutuskan untuk Bani Israel, bukan untuk orang lain. Bukan untuk sekalian alam. Dan menariknya yang menolak Nabi Isa ialah Bani Israel yang menjadikan dia Tuhan orang lain. Itu kan macam pelik tu. 69, tunggang terbalik. Yang menolak Nabi Isa, Bani Israel, yang mengangkat dia, menyembah dia, menjadikan dia anak Tuhan, orang lain, kaum lain. Bermula daripada kaum Rom. Kan yang tak ada kaitan, tak ada susur galur pun. Boleh mengambil dia dan menjadi ikutan, bukan sikit-sikit Nasrani ni, menjadi ikutan. Ramai yang ikut. Dan pengikut Nabi Isa, kalau kita lihat dekat bawah ni, pengikut Nabi Isa digelar sebagai Hawariyin. Hawariyin. So, Nabi Isa pernah tanya, siapa yang nak bantu Allah? Maka Hawariyin ini kata, kami pembantu Allah. Nahnu ansarullah. Kami pembantu Allah. Lalu sebahagian daripada Hawariyin, pembantu-pembantu ni, fa'amana ta'ifatu min Bani Israel, hasil daripada Hawariyin membantu agama Allah, maka telah berimanlah sebahagian besar daripada Bani Israel dan sebahagian besar daripadanya kufur. Wa kafarat ta'ifah, sebahagian besar daripada mereka kufur. Lalu Allah kata fa'ayyadna allazina amanu ala aduwihim, dan kami bantu orang-orang beriman dalam kalangan mereka menguasai atas musuh mereka. Ala aduwihim, kami bantu orang beriman atas musuh mereka. Fa'asbahu zahirin, lalu mereka menjadi dominan. Lalu mereka menang. Fa'asbahu zahirin, lalu mereka menang. Okey, cuba tengok perkataan zahirin dekat hujung. Zahirin.
Sekarang kita patah balik ke ke ayat yang keberapa? Ke ayat ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutuskan rasul-rasulnya dengan panduan dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kullih, supaya agama itu dominan, agama itu manifest, menguasai. Liyuzhirahu 'ala dini kullih, supaya cara hidup, gaya hidup agama itu dominan, menguasai, menyerlah berbanding agama-agama lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tak suka. Tuan-puan, ayat 9 ni, ayat 9 ini, Hizbut Tahrir, kan gerakan Hizbut Tahrir, sejak dulu, dia menggunakan ayat 9 ni sebagai dalil, inilah ayat supaya kita umat Islam bangkit semula, dirikan kerajaan Islam, dirikan sistem khilafah. Ni ayat 9 ni. Hanya perkataan liyuzhirahu 'ala dini kulli. Perkataan zahara ni, supaya agama Islam mendominasi agama lain. So untuk mendominasi, untuk bangkit, untuk menguasai, perlu ada kuasa. Kan logiknya berfikir begitu, kalau nak mendominasi perlu ada kuasa. Perlu ada undang-undang sendiri, perlu ada pemerintahan sendiri. Barulah kita boleh menguasai agama-agama lain. Kan? Rupanya zahara dekat sini, Allah bagi contoh di bawah. Fasbahu zahirin. Contoh seperti Hawariyin. And they become dominant. So kalau Allah kata Hawariyin itu menang, dominan, cuba sebut tuan-puan berapa banyak sahabat-sahabat Nabi Isa yang digelar sebagai Hawariyin. Kalau betul mereka menang, dah tentu nama mereka disebut-sebut zaman berzaman. Daripada ramai-ramai sahabat itu, Hawariyin, pembantu Nabi Isa tu, dan apa sejarah yang kita pernah tahu tentang mereka? Apa jasa mereka pada agama ni? Tak ada seorang pun antara kita yang tahu. Malah kisah tentang Nabi Isa, kita langsung tak tahu, tidak seperti mana kisah Nabi Musa. So, fa'asbahu zahirin, ayat 9 dan ayat 14, betul ke Allah nak ayat 9 tu orang Islam bina kerajaan Islam? Kalau bina kerajaan Islam, ayat 14, apa maksud ayat 14? Sahabat-sahabat Nabi Isa, selepas daripada Nabi Isa diangkat ke langit, mereka diburu satu persatu, dibunuh. Dan kita langsung tak dengar tentang sejarah mereka, kehidupan mereka. Yet Allah masih kata mereka menang. Apa maksud kemenangan di situ? Apa maksud zahir di situ? Kemenangan mengikut standard Allah. Bukan ikut, kita agak macam ni kot. Rasanya macam ni. So, apa konteks kemenangan
umat Islam akhir zaman ni? Adakah menang itu bermaksud, tertegaknya sistem khilafah, tertegaknya negara Islam, itu maksud menang? Kan? So rupanya menang ini ikut standard Allah. Allah sebut Hawariyin ini berusaha membantu agama Allah. Nahnu ansarullah. Dia berusaha membantu agama Allah. Apa usahanya? Fa'amanat ta'ifah. Mereka beriman. Mereka beriman. Cumanya kemenangan di sisi Allah ialah bagaimana mereka boleh beriman sampai akhir hayat. Dan mereka dikira sebagai menang. Walaupun tak tertubuh apa-apa kerajaan, walaupun tak dapat nak execute apa pun dalam kitab, Injil terutamanya, maka kebanyakan mereka dibunuh dan mati, dan mereka kekal mati dalam iman. Itu hebatnya standard kemenangan Allah, bukan seperti yang kita bayangkan. Oh, buat macam ni menang. Tak, itu gambaran kita je. Itu gambaran kita. Okey. So ada 2 ayat lagi berbaki dan harapnya boleh habis dan kita habiskanlah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. So Allah ajak kita, jom orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu birasulih. Tadi, orang beriman, takwa kepada Allah dan beriman dengan Rasulnya. Takwa pada Allah, beriman pada Rasul. Wahai yang beriman dengan Nabi Isa, hendaklah kamu sekarang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelum tentang Nasrani, tentang Kristian, hei yang beriman dengan Nabi Isa, sekarang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah dengan sebenar-benar iman pada Allah dan sekarang kena ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata, ayat ini ditujukan kepada orang yang dah Muslim dan mengaku beriman, tapi iman mereka masih lemah. Maka mereka diingatkan supaya jangan cakap je beriman, tapi buktikan. Allah ingatkan kita untuk jaga diri, takwa. Takwa tu apa? Jaga diri. Takut pada Allah, jaga diri. Jangan reka cara-cara baru dalam beragama. Seperti yang pernah dilakukan oleh golongan Nasrani. Dia mereka-reka cara dalam beragama. Ini maksud ikut dan beriman dengan Rasul. Iaitu ikut apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka-reka, rekaan, cara-cara baru dalam agama tu salah. Walaupun niat kita ni untuk Allah. Niat tidak halalkan cara. So berimanlah dengan Rasul, ikut sebiji-sebiji apa yang disyariatkan dan amalan yang diajar oleh Rasul. Sebab malangnya kita rasa kita beriman, tapi ibadah kita kadang tak ikut pun cara Nabi. Malangnya ada orang perasan yang mereka beriman, tapi mereka telah mereka-reka ajaran baru dalam agama. Malah ada yang reka dan ada yang ikut-ikut je tanpa ilmu. Sebab tu dakwah itu perlu untuk ajak manusia kembali kepada ajaran yang tulen. Tinggalkanlah bid'ah. Kan Allah sebut tentang bid'ah pada ayat sebelumnya, yu'tikum kiflaini mir rahmatih. So kalau anda beriman, anda yang beriman, takwa pada Allah dan beriman pada Rasulullah,
Allah akan bagi kamu kiflain. Dua bahagian. Yu'tikum kiflain. Kamu akan dapat dua bahagian dari rahmatnya. Wow, apa tu? Dua bahagian dari rahmatnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan beri rahmatnya kepadamu dua bahagian. Kalau orang Nasrani itu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dapat dua kali ganda pahala. Why? Sebab pahala pertama beriman dengan Nabi Isa, pahala kedua beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata kelebihan ini hanya diberi pada golongan ahli kitab sahaja. Kita yang lahir, yang sudah berada dalam agama Islam tak dapat kelebihan ini. Macam mana tu? Sebab pendapat ni disokong oleh ayat lain dalam surah Qasas. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka tu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Dan Nabi juga pernah bersabda, seorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu beriman kepadaku, maka baginya dua pahala. Dan seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka baginya dua pahala. Seorang lelaki yang mendidik hamba perempuannya dengan pendidikan yang baik, kemudian dia merdekakan dan mengahwini hamba perempuannya itu, maka baginya dua pahala. So kalau kita terima pendapat yang kata ayat ini kepada orang yang sudah Muslim, tadi pendapat pertama, ini pendapat kedua. Kalau kita menerima pendapat kedua, bahawa ayat ini diberi kepada orang yang sudah Muslim tetapi dia punya iman lemah, maka mereka juga dapat dua pahala. Pahala pertama kerana telah masuk Islam, pahala kedua kerana berusaha benar-benar beriman dan amalkan syariat. Sebab dia seiring dengan apa yang Allah letak dalam surah Sabah. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Apa maksud dia? Allah kata bukan harta dan bukan anak kamu yang dekatkan kamu dengan Allah sedikit pun. Kamu dekat dengan Allah bukan hartamu, bukan anakmu yang mendekatkan. Tetapi yang mendekatkan kamu dengan Allah ialah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda. Sebab apa yang mereka buat. Mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. So macam mana tu? Kan ada dua pendapat. Satu kata ayat ni untuk orang Nasrani yang beriman. Satu lagi kata untuk orang yang lemah iman. So ulama tafsir dia beranggapan kerana surah ini untuk orang yang lemah iman, maka diguna pendapat kedua. Kerana surah ini untuk orang yang lemah iman. Untuk kita lah. Sebab kalau untuk orang Nasrani, ayat untuk orang Nasrani, kita tak ada peluang untuk dapat dua bahagian.
Kan tak ada peluang untuk dapat dua bahagian tu. Yu'tikum kiflain mir rahmatih. Dapat dua bahagian pahala. Kan tiap-tiap hari opah buat kelas. Pertamanya untuk belajar tentang agama, yang keduanya kelas untuk mengaji. Kan hari tu saya entah termasuk kelas mana, entah ada 6 orang baca Quran. Gurunya begitu tekun, dengar. Pelajarnya sebut, baca ayat Quran satu persatu. Tersilap diulang lagi, tersalah diulang lagi. Satu persatu ayat disebut. Ada yang lancar baca, ada yang merangkak, ada yang gagap. Setiap satu tu Allah nilai. Yu'tikum kiflain. Allah bukan saja beri pahala tu dalam bentuk, oh okey, kau belajar Quran, dapat satu pahala. Tak. Usaha tu. Kalau orang lancar, dia dapat pahala kelancaran. Kalau orang gagap, dia dapat pahala usaha bersungguh tu. Pahala baca Quran lain lagi. Pahala usaha bersungguh tu lain lagi. Pahala kita memerhati setiap perkataan sedang menunggu kawan yang lain. Dahlah baca slow. Kita pula nunggu lama dengan ngantuk-ngantuk. Tapi kita duk tengok juga ayat Quran tu. Sementara dia baca, kita duk ulang baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Itu beroleh pahala tu. So sengaja Allah nak bagi berlipat kali ganda pahala untuk kita. Dahlah dapat dua jenis ganjaran. Allah kata dua kiflain, dua benda yang besar, dua pahala yang besar. Malah bukan hanya itu. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan Allah jadikan untukmu cahaya. Allah jadikan untukmu cahaya. Dan cahaya itu kamu dapat berjalan. Tamshu nabihi, kamu dapat berjalan. So bila beriman, maka Allah janji mereka akan dapat cahaya semasa di dunia. Mereka akan diberi hidayah dari Allah. Mereka juga akan diberi Quran yang juga merupakan cahaya. Kan tiap hari kita dapat cahaya, tuan-puan. Tiap hari kita dapat cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Hari-hari Allah bagi kita cahaya. Sebagaimana kita perlu cahaya matahari untuk terus hidup, begitulah kita perlu cahaya petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan beragama. Bagaimana kita perlukan cahaya matahari untuk berjalan, kita perlu cahaya wahyu untuk jalani kehidupan beragama. Dan cahaya dekat sini, sama ada cahaya tu diperlukan untuk hidup dekat dunia ni, atau cahaya yang dimaksudkan ialah cahaya di akhirat semasa berjalan di titian sirat. Dan ini kita boleh rujuk pada ayat ke-12 di awal surah ini. Awal Allah sebut tentang keperluan, kepentingan cahaya. Di akhir Allah sebut macam mana nak dapatkan cahaya tu. Kan awal surah ni, cahaya orang munafik akan dipadamkan dan mereka akan terpinga-pinga. Maka kepada yang beriman sempurna akan diberi cahaya di akhirat kelak. Gitu. Kemudian, ayat ini juga mungkin ditujukan kepada orang Nasrani. Orang Nasrani perlu kepada panduan cahaya. Bukankah kalau dalam penafsiran,
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin itu dituju kepada Nasrani. So orang yang sesat berjalan, dia perlu kepada panduan, dan panduan tu berbentuk cahaya. Bayangkan kalau berjalan malam tengah hutan tanpa torchlight. Oi, dia punya azab. Kan perlu pada cahaya bagi orang-orang yang sesat ni. So, ulama tafsir, dia melihat, oh, ayat ini juga ia tuju kepada orang Nasrani. Dan juga boleh bentuk umum ditujukan kepada umat akhir zaman. Kita lah, siapa lagi? Kan? So, kalau begitu, kita pun boleh dapat dua jenis rahmat seperti yang Allah sebut dalam ayat ini. Walaupun kita tak pernah jadi umat Nabi Isa, tapi kita sanggup terima semua Nabi lain. Maka Allah bermurah hati untuk beri pahala tambahan kepada setiap kepala, kepada setiap kita semua. Orang Yahudi tak ada can ke dapat cahaya, Ustaz? Ada peluang kalau dia berubah. Kalau dia berubah. Syarat dia macam itulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih. Wahai orang beriman, Allah masih lagi iktiraf mana-mana manusia yang pernah beriman dengan kitab sebagai orang beriman. Masing-masing ada kitab, Taurat dan Injil. So setelah beriman dengan kitab tu, bertakwalah pada Allah. Dan beriman dengan Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasulnya termasuk Nabi SAW. Nak dapat cahaya, buat je dua benda tu. Ustaz, dua bahagian dari rahmatnya. Maksudnya ini untuk orang-orang yang lemah iman yang berusaha untuk beriman sempurna. Ya, betul. Untuk orang yang berusaha dapatkan iman yang sempurna. So, yu'tikum kiflain mir rahmatihi. Dua bahagian dari rahmatnya juga boleh bermaksud dia dapat cahaya dan dapat pengampunan. Kalau ikut kepada ayat tu, dia dapat cahaya dan dapat pengampunan. Wa yaghfir lakum. Ada yang kata tak, cahaya dan pengampunan benda lain. Allah nak bagi pahala benda lain. So, sekurang-kurangnya bila kita baca ayat ni, kita dapat empat benda. Dua kiflain, dua dari rahmat Allah, dua kali ganda rahmat Allah. Kemudian kita dapat cahaya dan kita dapat pengampunan. Berapa banyak? 4 benda. Kita kena buat apa? Takwa dan beriman pada Rasul. Buat 2 benda, Allah bagi 4. Ui, ini bukan buy one free one. Ini buat 2 benda, Allah bagi 4. So 2 dengan 4, wai, itu berapa? Berapa kali ganda? 100 kali ganda? Kan 1 kali ganda 100%. Wallahu ghafurur rahim. Paling penting ialah Allah beri pengampunan dari segala dosa. Allah beri pengampunan dari segala dosa. Tuan-puan, bila sebut tentang Nasrani, apa sebenarnya kesalahannya mereka buat? Orang Nasrani ni apa kesalahannya mereka buat? Macam di awal tadi, kan mereka ini ambil Nabi orang lain jadikan anak Tuhan. Tuan-puan tahu tak macam mana Quran menggambarkan dosa
menyebut Tuhan ada anak. Berapa berat? Berapa berat perkataan tu? Berapa berat sebenarnya ungkapan manusia bila dia sebut Tuhan ada anak? Punyalah berat ungkapan tu sehingga langit hampir-hampir pecah. Ni, langit yang kita tengok ni. Setiap kali ucapan tu disebut oleh orang Nasrani, langit hampir-hampir pecah dari hujung ke hujung. Langit hampir-hampir terbelah dari hujung ke hujung. Itu weightage ungkapan tu. Tinggal lagi dia tak pecah sebab Allah masih kurniakan rahmat. Allah masih kurniakan rahmat. Dan Allah kata, kalau kau beriman dengan Allah, bertakwa pada Allah dan beriman dengan Rasulnya, aku ampunkan kau. Bayangkan sepanjang hidup dia meyakini Tuhan ni begini dan begini. Ini anak begini dan begini. By the time dia sedar dan dia bertaubat kembali pada Allah, beriman dengan iman yang sebenar, Allah ampunkan segala apa yang dia pernah cakap. Hui. Saya tak dapat gambarkan, tak tahu macam mana nak gambarkan kasih sayang Allah ni. Kita daripada kecil beriman, berusaha untuk tak sebut perkara yang bukan-bukan pada Allah. Dan mereka diberi peluang semacam ni punya rupa. Itu level rahmat Allah. Sangat luas. Sangat luas. Dan bila Allah kata wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah sanggup mengampunkan semua dosa. Semua dosa. Kerana sifat dia rahim. Dan kita tahu sifat rahim ni hanya diberi kepada orang beriman sahaja. Hanya orang beriman sahaja, rahim. Kata Allah sebut rahim di hujung. Sebab dia eksklusif. Hanya untuk orang beriman. Wah. Kemudian ayat terakhir surah Hadid. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Supaya ahli kitab itu tahu, Allah dah bagi tahu kan, kalau bantu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pasti Allah akan beri kejayaan. Allah pernah beri kuasa kepada umat terdahulu. Malah sekarang Allah beri kekuasaan pada umat Islam seperti yang pernah dijanjikan oleh Nabi SAW. Baginda pernah kata yang kerajaan Rom, Parsi akan jatuh ke tangan umat Islam. Pernah. Malah waktu Nabi sebut tu,
Waktu Nabi sebut tu, mereka sedang menggali parit untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy dari Mekah, untuk menghadapi perang Khandaq. Musim sejuk, sedang gali parit, tak cukup makan. Tengah-tengah gali parit, Nabi kata, waktu peristiwa batu besar, dan Nabi ada ketuk satu batu besar, Nabi ketuk 3 kali. Kali pertama terbelah 2, kali kedua dia pecah, dan kali ketiga terburai batu tu. So kali pertama Nabi ketuk, Nabi kata, aku lihat umat aku menguasai tentera Rom, menguasai kerajaan Rom. Kali kedua umat aku menguasai kerajaan Parsi. Dan kali kedua umat aku menguasai kerajaan Ethiopia. Dekat dekat Afrika, menguasai Afrika. Waktu bila tu? Waktu tahun ke-4, tahun ke-5 Hijrah. Sedang gali parit. Makanan pun tak ada, tak cukup. Musim sejuk. Suatu iman sahabat dia hebat. Dia dengar apa yang Nabi sebut, mereka ingat. Mereka tidak memperlekeh. Alah, dengan orang yang nak datang ni pun takut, siap gali parit bagai, nak sebut kita kuasai itu, kuasai ini. Sahabat tak ada sebut macam tu. Nabi sebut tu waktu tentera Islam dalam keadaan sangat kritikal. Dia macam ni lah tuan-puan. Kalau kita kata keluar dekat akhbar, Malaysia akan jadi juara dunia dalam sukan bola. Malaysia akan memenangi Piala Dunia satu hari nanti. Kalau keluar tu dekat surat khabar, cuba tengok berapa ramai komen netizen memperlekeh dan merendahkan. Sebab impian tu hampir mustahil. Dia tak mustahil tapi hampir mustahil. Tengok dengan kita punya ranking, tengok kita punya player, disiplinnya ke laut. Highly unlikely. Macam tu. Highly unlikely. Macam tak masuk akal. Tapi itulah yang Allah beri jaminan pada Nabi. Dan para sahabat dahulu, mereka berusaha untuk capai kata-kata Nabi itu. Kenapa Allah letakkan ayat begini sebagai penutup? Kan? Kenapa sebut tentang janji-janji ni? Kalau bantu agama yang dibawa Nabi, Allah akan beri kejayaan. Why? Sebab dekat atas adalah tentang infak. Allah janji akan balas. Kita percaya tak? Ayat di atas tentang jihad. Allah janji akan balas. Kita percaya tak? Masih lagi tentang, engkau percaya tak? Kau percaya tak? Kau buat macam ni, Allah akan balas. Engkau percaya tak? Atau kita masih lagi rasa highly unlikely. Tak kot. Lambat kot. Tu. Kita akan diuji setiap hari tuan-puan. Tentang benda ni. Tentang harta, tentang anak, tentang usia, tentang usaha. Kadang kita, ada antara kita yang, macam tadi saya sebut awal tadi, baca tak lancar, baca masih merangkak. Ustaz-ustaznya tu, dah bertahun dah ni. Tapi masih lagi belum nampak progres,
Kita percaya tak bila kita buat tu Allah akan bagi sesuatu? Sebab ada orang yang bertahun-tahun buat benda yang sama, tapi sebab dia buat tu kerana apa? Kerana ada kawan. Kerana malu dengan opah. Kerana itu. Tapi bukan kerana percaya Allah bantu. Yes. Ini ujian keyakinan. Allah nak kita benar-benar yakin. Sebab tu ayat ni diulang banyak kali. Banyak kali. Sebab kadang hati kita ni, iman kita ni turun naik, turun naik. Lagi-lagi bila ada syaitan yang duk hasut. Yang duk hasut. Oh. Kadang cepat jemu. Begitulah. Quran ni begitu. Didatangkan dalam bentuk tidak semuanya kita rasa teruja. Kadang, apa benda ni Ustaz? Tak faham. Boring lah Ustaz. Allah datangkan ujian begitu. Walaupun kemenangan itu Allah sudah jamin, dia tidak terjadi segera. Dia tidak terjadi pada zaman Nabi. Tetapi dia terjadi pada zaman selepas kewafatan Nabi. Kan Nabi pernah sebut tentang Konstantinopel. Tentera yang menang tu sebaik-baik tentera, pemimpin yang menguasai itu sebaik-baik pemimpin. Maka para sahabat berusaha, ada yang meninggal dekat situ. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kejayaan yang diberi kepada umat. Maka ada perkara yang Allah nak sampaikan kepada ahli kitab. Apa dia? Alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Bahawa mereka takkan dapat sedikit pun dari kurnia Allah. Apa pula ni maksudnya ni? Allah kata mereka takkan dapat sedikit pun dari kurnia Allah. Apa maksudnya? Bukan tadi Allah kata, boleh kalau dia beriman. So, penafsiran pertama tentang ayat ni, kalau kita tengok kalimah la, Allah tu, la dalam ayat ni, dimasukkan dalam bentuk penambahan. La dekat situ, dia penambahan. Penambahan macam mana? Mereka tak ada kuasa untuk memilih Nabi. Sebab golongan ahli kitab tu, dia tak suka pada Nabi SAW. Dia tak suka Nabi akhir zaman. Kerana bangsa Arab. Bukan dari bangsa mereka. Itu je. Tu maksud kalimah la dekat situ. Maksud pertama ayat ni. So, orang-orang Bani Israel, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, mereka kena sedar yang mereka tak ada sebarang kuasa untuk memilih dan mempertikai pilihan Allah. Allah dah pilih Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, bukan Nabi Isa. Maka baginda yang menjadi, bagindalah yang terbaik untuk umat baginda. Dan ini adalah dugaan besar untuk Bani Israel. Dugaan besar bagi mereka untuk terima keputusan Allah. Dan ujiannya mereka kena sedar kedudukan mereka sebagai hamba. Besar? Besar. Besar. Ayat kedua pula, maksud kedua, ada yang ditafsirkan secara negatif, iaitu membaca la dengan maksud la hakiki. Maksudnya macam mana? Allah supaya kamu tidak. Bahawa mereka tidak. Okey, maksudnya macam mana? So, kalau dia dibaca secara negatif,
Ia bermaksud supaya orang Kristian itu tahu yang mereka tiada lagi harapan untuk dapat redha Allah. Supaya mereka tahu yang mereka tiada lagi harapan untuk dapat redha Allah. Mereka hanya terpedaya dan perasan sahaja yang mereka hebat. Tetapi perasaan itu sebenarnya tanpa sebarang bukti. Dan ini penyakit syok sendiri. Mereka sangka mereka itulah insan terpilih. Sedangkan tak ada wahyu yang kata mereka umat akhir zaman dan terpilih dibandingkan dengan umat lain. Maka Allah nak sedarkan mereka dari dilamun perasaan yang tak betul. Maka umat Islam jangan peduli pada mereka. Itu tafsir kedua. Ada juga yang melihat ayat ini dari sudut positif. Macam mana? Allah nak bagi tahu kepada orang Kristian, mereka masih ada harapan untuk diterima jikalau mereka masuk Islam. Maka kita yang dah Islam ni kena tunjuk kebaikan pada mereka. Tunjuk contoh yang baik. Wa annal fadla biyadillah. Sebab kurniaan itu ada di tangan Allah. Mereka tak boleh pilih siapa Nabi yang mereka nak. Mereka tak boleh pilih kurniaan Allah yang mana yang mereka layak. Kerana kurniaan itu hanya di tangan Allah. Mereka kena tahu bahawa Allah punya banyak lagi kurniaan. Dan Allah yang tentukan siapa yang boleh dapat hadiah dan kurniaan itu. Maka bila Allah lantik Nabi SAW sebagai Rasul terakhir, mereka perlu terima hakikat itu. Sebab Allah boleh pilih siapa pun yang dia nak. Dan sampaikan wahyu pada mereka supaya mereka tahu yang kurniaan itu semua di tangan Allah. Mereka perlu berharap kepada Allah. Jika tidak taat kepada Allah, macam mana nak harap kurniaan Allah? Yu'tihi man yasha' wallahu zul fadlil azim. Allah beri kepada siapa yang nak. Allah beri kepada siapa yang nak. So, Allah ada hak nak tentukan siapa yang dapat. Siapa yang dapat status kenabian, siapa yang dapat hidup bersama dengan Nabi, siapa yang tak. Bayangkan tuan-tuan, musyrikin Mekah ada kesempatan hidup dengan Nabi. Musyrikin Mekah ada kesempatan hidup dengan Nabi. Tapi mereka buat apa? Mereka tolak. Kita ada tak kesempatan hidup dengan Nabi? Tak ada. Tapi kita buat apa? Kita terima Nabi. So bila Allah kata yu'tihi may yasha, Allah bebas untuk beri kurnia kepada siapa yang dia nak. Allah bebas untuk beri kurnia pada kita instead of musyrikin Mekah. Allah bebas beri kurnia keimanan untuk kita kepada kita berbanding musyrikin Mekah yang hidup dengan Nabi. Sama juga waktu Nabi dekat Madinah. Golongan ahli kitab yang pernah dapat kitab terdahulu, ada yang tak beriman dengan Nabi. Sedangkan mereka dapat panduan dari kitab terdahulu. Kan? So, rupanya bukan bila kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Itu yang penting. Kalaupun kita dapat peluang hidup zaman Nabi, dan kita punya perangai macam Abu Jahal, sama je. Sama je, tak dapat apa-apa kelebihan. Dan di hujung Allah kata, Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah punya kurnia yang sangat besar. Allah ada banyak lagi kurniaan yang diberikan pada siapa yang dia nak. Dan untuk mendapat kurniaan Allah,
takwa kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Barulah ada peluang untuk dapat kurnia dari Allah. So ada soalan. Macam mana nak buat kalau tiba-tiba terbit rasa jemu dan bosan, Ustaz? Pergi main game. Berkelah, shopping, piknik. Buat sesuatu yang kita rasa seronok. Tapi dalam pada kita buat sesuatu yang seronok, jangan lupa perhati apa yang Allah suruh perhati. Sebab benda melibatkan dengan benda suci. Kan ayat Quran ni benda suci. Syaitan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk jauhkan kita dari dia, daripada benda suci ni. Syaitan akan berusaha sungguh-sungguh untuk tarik kita, elakkan kita daripada terus-terusan dengan benda suci. Sebab tu dia akan terbitkan rasa jemu, rasa bosan. Dan kadang-kala kita bila terlalu banyak kita hadap kelas, kita akan rasa tepu. So ambil masa untuk berhenti sekejap, berehat, lihat alam, main dengan kucing. Kemudian baru kita sambung sesi seterusnya. Jangan rasa jemu. Ataupun kita cuba untuk pelbagaikan bentuk bacaan. Kadang kita hanya dengar daripada berapa? 5-6 speakers. Untuk tajwid, okey, kita dengar dari ustaz ni. Untuk fiqah, kita dengar dari ustaz ni. Untuk muamalat, kita dengar daripada ustaz ni. Cuba pelbagaikan ustaz. Fiqah bukan hanya dengar dari ustaz ni, okey, dengar pula dari ustaz yang ni. Kemudian dengar pula dari ustaz yang ni. So, bila ada kepelbagaian dekat situ, dia akan timbulkan banyak tanda tanya. Dengan tanda tanya itu nanti, kita akan ada keinginan untuk mencari dan mencari lagi. Quran ini, dia bukan dalam bentuk kita baca dan kita terima, makan suap. Bukan macam tu. Quran ini, dia tak timbul rasa jemu dan bosan sebab ada saja benda yang menjadi soalan dan tanda tanya. Apa maksud bertanya? Sebab kita nak tahu lagi. So kalau baca Quran dan tak ada tanda tanya, itu maksudnya kita tak buat apa-apa pun. Kan? Cuba opah dulu waktu bercinta dengan suami. Kan hari-hari suami tanya sebelum kahwin. Waktu bercinta dulu, kan hari-hari dia tanya, "Hai awak, dah makan belum? Hai awak, apa khabar?" Hari-hari dia tanya. Tapi bila dah kahwin, dia ada tanya. Lelaki sebelum kahwin, dia dalam mood memburu. Itu lelaki. Sebelum kahwin, dia dalam mood memburu. So, bila dalam mood memburu ni, hari-hari dia akan pasang jerat. Pasang perangkap. Dia akan tanya, dia akan caring, dia akan buat itu, buat ini. Belum dapat. Bila dah dapat, aku punya. Macam itulah lelaki. So, jangan bagi semua. So, contoh tu kan, kenapa kita tak tertanya-tanya bila baca Quran? Banyak sebenarnya kita boleh tanya. Banyak. Selagi belum dapat Baitul Maqdis, kita belum dikira menang. Yes. Satulah
Quran itu dia tidak membosankan. Kalau kita banyak benda nak tanya tentang Quran, nak cari lagi, tanya ustaz, ustaz bagi jawapan, masih tak faham, tanya ustaz lain, dia bagi jawapan masih lagi samar-samar, tanya lagi. Itu eager kita nak belajar tu. Bertanya dan bertanya. Sebab belum tentu bila kita tanya soalan, jawapannya tu akan menenangkan hati. Dia bukan semata-mata okey. Soalan dari Quran ini dia bukannya jawapan seperti kita tanya matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak. Jawapan yang perlu tu adalah jawapan yang boleh rasa damai dekat hati. Rasa tenang di hati. Bila hati kita tenang, itulah jawapan yang kita cari. Dan jawapan yang kita cari boleh jadi tak sama dengan jawapan orang lain. Yes. Tanya sampai kita puas hati. Bukan kerana orang lain puas hati. Tak, kerana kita puas hati. Ya, orang sebelah kita mungkin angguk-angguk faham. Tapi selagi kita tak faham, jangan angguk. Ustaz, nama ayat 28 dan 29. Nama ayat 28 dan 29 ada beza tafsiran tentang sebelum Nabi dan umat Nabi. Macam mana soalan ni? Minta maaf Ustaz, kenapa ada beza antara tafsiran ayat di dalam ayat 28 dan 29 itu? Bukannya nama, kenapa? Okey, kenapa? Kenapa dia ada beza penafsiran? Okey. Pertamanya kita kena clear tafsir tu apa? Okey. Tafsir ialah percubaan demi percubaan dari manusia untuk faham kalimah-kalimah Quran. Tafsir ialah percubaan demi percubaan yang manusia buat, attempt untuk faham Al-Quran. Boleh jadi saya cuba fahaman saya begini. Puan Nik cuba, Puan Nik punya fahaman macam ni. Bank daripada Hong Leong tu cuba, dia punya fahaman macam ni. Satu kita nampak penafsiran ni banyak. Ulama ni cuba macam ni, ulama ni cuba macam ni. Dan dalam banyak-banyak ulama yang melihat ayat ini, so ada perbezaan pendapat. Pendapat pertama kata, ini tentang ahli kitab. Kenapa dia kata tentang ahli kitab 28 dan 29? Sebab ayat-ayat sebelum tu ada sebut tentang ahli kitab. So ulama tu rasa, okey, yang ini ni berkaitan dengan ayat sebelumnya, maka semua ini tentang ahli kitab. Maka dia ada kait dengan yang di atas. Ulama seterusnya datang, dia tengok, ayat yang ini ni macam terasing dengan di atas. Ayat yang ini terasing dengan yang di atas. Jadi dia tak ada kaitan dengan ahli kitab. Sebab Allah cuma kata, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini untuk orang beriman. Sebab tu cara dia menafsir, ini hanya untuk orang beriman. Tak ada kaitan dengan umat sebelum ni. Dan datang pula ulama yang ketiga, dia kata, betul ini untuk orang beriman. Ini untuk orang beriman. Tapi dia ada sebut tentang Allah yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Kamu tak boleh pilih, kamu tidak boleh memilih sebarang kurniaan dari Allah. Logiknya yang tak boleh memilih kurniaan ni apa? Kita tak boleh kitab apa untuk kita imani. Allah dah turunkan kitab. Kita tak boleh pilih Nabi yang kita nak imani. Allah dah turunkan Nabi. Mungkin dia ada kaitan dengan ahli kitab. Sebab ayat 29 ada sebut pun tentang ahli kitab. Ya Allah ya'lamu ahlul kitab.
Kan? Sebab tu ada perbezaan-perbezaan. Dan tafsir Quran bukannya Quran. Itu kita kena jelas tu. Tafsir Quran bukan Quran. Sebab dia adalah usaha manusia untuk memahami kalam Tuhan. So, kalau tak percaya mana-mana tafsir, tak jadi masalah. Kalau menolak mana-mana tafsir, tak jadi masalah. Yang jadi masalah bila kita tolak Quran. Gitu. Sebab tu ada ulama-ulama yang kata, berhati-hati kalau nak baca tafsir sekian-sekian. Tafsir yang macam ni, berhati-hati. Contohnya tafsir Zamakhsyari. Zamakhsyari, nama tafsir dia Khasyaf. Nama tafsir dia Khasyaf. So, tafsir Zamakhsyari ni, kerana Zamakhsyari ni dia punya pegangan dia, dia ni Mu'tazilah. Pegangan dia, salah satu daripada cabang pecahan Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada Mu'tazilah. So, kerana pegangannya Mu'tazilah, ulama-ulama tafsir Ahlussunnah wal Jamaah tak galakkan kita baca tafsir Kasyaf. Tetapi, kalau kita tinggalkan tafsir Kasyaf, kita sebenarnya terlepas satu peluang untuk memahami, melihat lenggok bahasa Quran daripada keunikan bahasa Arab yang hanya boleh jumpa dalam tafsir Kasyaf Zamakhsyari. Tafsir Kasyaf ni dia punya keunikan ialah bagaimana Zamakhsyari mengupas dari sudut bahasa Arab. Tentang hukum ni janganlah ambil, tapi baca macam mana dia terjemahkan baik-baik perkataan Quran dari sudut pandang bahasa Arab. Sebab Zamakhsyari ni orang bahasa, dari nahu, dari sudut nahu, dari sudut balaghahnya. Kemudian dikaitkan pula dengan syair-syair Arab jahiliyah dulu. Oi, Zamakhsyari adalah orang bahasa. Dia bagi tahu kenapa guna perkataan ahli kitab, kenapa tak guna perkataan lain, kenapa guna la yaqdirun. Dia dari sudut bahasa. Tapi dari sudut hukum janganlah ambil. Maka setiap tafsir ni dia ada dia punya forte. Dia ada dia punya kelebihan masing-masing. Sebab tu dalam kita punya peribahasa sendiri pun dalam panduan pengambilan hukum dalam usul fiqh, dia kata kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. So, kalau tak nak baca, janganlah tinggalkan semua. Kalau tak percaya, jangan tinggalkan semua. Cuba kita baca dan kita timbang-timbang. Mana tahu ada mutiara-mutiara berharga dalam tu. Dan ulama-ulama kontemporari, kan, Wahbah Zuhaili, yang baru meninggal baru ni, Syekh Salah Al-Khalidi, bila dia ulas tentang Quran, mereka banyak merujuk kepada tafsir-tafsir yang bukan arus perdana. Dia nak tengok ada tak mutiara-mutiara yang berbeza, pandangan-pandangan berbeza. Yusuf Qardawi, dia ulama fiqh. Dia ulama fiqh. Dan forte dia pada fiqh. Tentang bab tadabbur ni, dia adalah ulama-ulama tadabbur dia yang melihat keindahan dari sudut bahasa, struktur penyusunan dia. Satu, Quran ini sentiasa dia takkan pernah jemu lah, takkan pernah jemu. Walaupun kita baca ayat tu berulang kali, kita pasti akan jumpa pertanyaan demi pertanyaan yang berbeza. Ni pun tadi kita baca li alla ya'lama, li alla tu supaya
Li'alla ni biasanya diterjemahkan sebagai supaya. Tapi kenapa Allah guna li'alla? Kenapa tak guna perkataan supaya yang lain? Itu ada penjelasan dia. Wallahu a'lam. So 3.36, terima kasih kerana bersama dengan kelas pada petang ini. Dan insya-Allah next kelas kita akan pergi ke surah selanjutnya. Selepas daripada surah Hadid ni, surah apa? Surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah.